Ingat tuan-tuan, motif dia adalah untuk menampakkan aurat Adam. So macam mana nak capai? Dia kata, qala, iblis berkata, si setan tu berkata. Ingat tuan-tuan, si setan tu tak ada bersama Adam. Si setan tu berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sebatang pokok khuldi. Sebatang pokok khuldi. Sebatang pokok yang kekal abadi. Maksudnya pokok tu kalau kau pergi buat something kat pokok tu, kau makan pokok tu, engkau jadi kekal abadi. Wa mulkin la yabla, dan juga bila kau makan pokok tu, ada kekuasaan yang tak akan kurang. Tuan-tuan, saya ulang balik. Siapa cakap ni? Syaitan. Iblis cakap. Iblis tak ada bersama Adam. Iblis ada somewhere dekat bumi. Iblis membisikkan bisikan dia, Adam dengar. Tuan-tuan, Allah panggil perbuatan iblis ni waswasa. Tuan-tuan, kalau saya kata saya mendengar bisikan, maksudnya saya dengar macam mana? Anyone? Terdetik dalam hati, Ustaz. Ya, bisikan ni tuan-tuan, waswasa, bahasa Arab, bahasa Melayu bisikan. Bisikan ni adalah, aku rasa macam ada orang bercakap tadi. Tapi tak ada. Aku rasa macam ada orang cakap tadi. Siapa? Tuan-tuan. Halusinasi. Some kind of halusinasi. Tapi halusinasi ni, dia halusinasi yang mendengar lah. Tuan-tuan, iblis cakap tu masuk kat telinga, tapi kita rasa macam kita dengar. Tuan-tuan, halusinasi, perkataan yang baik tadi, halusinasi ni adalah kita rasa macam kita yang sedang fikir benda itu. Sedangkan benda itu datang dari luar. Input itu datang dari luar. Maka dia Adam, dia duduk seorang-seorang sambil duduk lepak-lepak dalam syurga bersama isteri dia. Tiba-tiba otak dia berfikir kerana diprovok oleh iblis, pasal apa Tuhan tak bagi dekat dengan pokok tu Pasal apa? Maka tuan-tuan, iblis berhasut. Kau nak tak aku tunjuk satu pokok tu menyebabkan kau jadi kekal abadi, pokok tu pokok khuldi, pokok kekal abadi. Maka bila dengar selalu otak Adam berfikir, oh mungkin kalau pokok tu pokok kekal kot. Aku ni Tuhan kata duduk kat syurga ni sementara saja. Kalau pergi kat pokok tu aku duduk kekal. Tuan-tuan, Adam tak fikir macam tu tau. Iblis provok fikiran Adam untuk fikir ke arah itu. Waswasa. Wa mulkin la yabla. Dan juga kekuasaan yang tak akan kurang. Kalau aku pergi makan pokok tu, kuasa aku lebih sikit. Sekarang kuasa aku kurang. Terhad sekarang. Sebab Allah kata kalau keluar daripada tempat ni kau akan menderita apa-apa kan. Maksudnya kuasa aku kurang. Kalau pergi dekat pokok tu baru kuasa penuh. Tuan-tuan, semua provokasi itu otak Adam berfikir kerana iblis waswasa kan. Bisik kan. Sebab tu Allah, iblis tak ada pun Adam dengar. Dan Adam diprovokatifkan otak dia. Kemudian, manahakuma, tidaklah Tuhan kalian berdua menahan kalian, melarang kalian an hazihi sajarah, terhadap pokok yang satu ni, illa an takuna malakain. Melainkan sebabnya kalau korang dekat, korang jadi malaikat. Ingat tuan-tuan, malaikat tempat dia di syurga. Kekal. Maka iblis kata dekat Adam, kalau Tuhan kau larang engkau daripada pokok ni, sebab kalau engkau dekat, engkau jadi malaikat. Au takunu minal khalidin. Ataupun kalau engkau dekat dengan pokok ni, engkau akan jadi antara yang kekal-kekal. Maksudnya antara jadi penghuni kekal syurga. Engkau penghuni sementara, Allah dah beritahu dah. Kalau engkau dekat, engkau boleh jadi malaikat, stay lama kat syurga. Ataupun engkau jadi yang kekal-kekal. Tuan-tuan, dalam syurga selain pada malaikat, ada bidadari. Ada makhluk-makhluk syurga yang lain. Mereka kekal dekat syurga. So Adam, engkau boleh dapat permanent resident. Dapat kad IC. Dapat IC. Sekarang kau tak dapat IC lagi. Kau dapat IC merah ke? Kalau sementara ni. IC merah ke? So sekarang kau punya IC syurga merah. Kalau kau makan pokok tu, engkau jadi malaikat, dapat IC biru. Dapat kewarganegaraan, ataupun paling tak kau jadi penduduk tetap, permanent resident. Sama ada kau dapat IC biru ataupun permanent resident. Kau jadi malaikat ataupun kau jadi orang-orang yang boleh kekal kat syurga ini. Maka tuan-tuan, saya ulang balik, iblis tak ada kat situ. Iblis cuma bisik. Maka iblis, Adam fikir, pasal apa? Ayang, pasal apa tak boleh makan pokok tu?
Rasa-rasanya kalau kita makan, kita stay lama kot. Sembang dorang. Adam dibisikkan, iblis Hawa dibisikkan, Adam dibisikkan lagi, Hawa dibisikkan. Akhirnya dua-dua orang tu dapat konklusi itu. Wa qasamahuma. Kemudian iblis bersumpah pula terhadap Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ni cuma nak bagi nasihat je kat korang berdua. Aku antara tukang-tukang pemberi nasihat untuk kalian berdua. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kalau kita ikut flow seperti yang Allah arahkan peringkat awal. Engkau duduk stay sini, nanti kau keluar, kau ada urusan kat bumi. Tuan-tuan, kalau ikut flow tu tak ada masalah pun. Sebab itu ketaatan kan. Sekarang lepak kat syurga, nanti turun ke bumi. Tapi pemberi nasihat bernama syaitan ni kata, aku bukan apa. Kalau hampa makan pokok ni, hampa boleh kekal. Hampa kekal ni nasihat. Ambil, tak ambil sudah. Tapi kalau hampa ambil pun bagus ni. Nasihat je. Tuan-tuan. So, Adam telah pun memujuk hati dia sendiri bahawa memakan pokok ini adalah satu benda yang baik. Dia baru saja diberi nasihat oleh iblis, bisik kepada otak dia dan otak dia proses macam tu. Maka Adam anggap ini satu nasihat yang baik. Not bad. Kalau kita buat pun, no harm have been done. No harm have been done. Justru itu kita boleh try. Tuan-tuan tengok ayat last tersebut. Iblis kata dia antara tukang bagi nasihat. Tukang bagi nasihat. Tuan-tuan, demikianlah dalam hidup kita ini. Kadang-kadang terlalu ramai pemberi nasihat, tapi nasihat itu tidak baik untuk Allah Subhanahu, untuk kita. Tapi ramai orang ketika dia ajak kita buat jahat, dia kata, aku bukan apa. Aku cuma bagi nasihat je. Nasihat je. Sedangkan nasihat itu, tuan-tuan, kaedah iblis macam itulah. Dia bagi nasihat. Nasihat buruk. Saya bagi contoh manusia hari ini jadi tukang beri nasihat, tapi nasihat itu sebenarnya nasihat iblis. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, aku tak tahu lah kereta aku rosak, aku nak beli kereta baru, loan tak lulus. Maka ada orang nasihat kata, kau try bank sekian. Ambil konvensional. Kalau Islamik dia susah sikit approve. Ambil konvensional senang sikit. Tuan-tuan, tu pemberi nasihat. Dia kata kalau kau ambil, kau dapat. Aku saja bagi nasihat je. Tuan-tuan, itu nasihat buruk. Baik, tuan-tuan. So, tuan-tuan lihat bagaimana dalam ayat ini, Allah bagi tahu kata, pemberi nasihat itu beri nasihat buruk. Iblis antara pemberi nasihat yang awal. Tuan-tuan boleh bagi tahu saya tak? Selain daripada iblis dan kuncu-kuncunya syaitan, siapa lagi beri nasihat? Siapa lagi? Allah. Quran beri nasihat. Mau'izah. Banyak kali Allah memanggil arahan-arahan dan perintah-perintah Allah sebagai mau'izah. Satu bentuk konsultansi, nasihat daripada Allah. Justru itu, iblis nak bersaing dengan Allah dalam bab termasuk memberi nasihat kepada manusia. How to live your life. Iblis pun nak consult kita tentang cara untuk hidup. Jadi ingat, statement-statement iblis ni adalah statement-statement kita panggil apa? Populis yang akan bawa kita masuk neraka esok. Jadi tuan-tuan tengok balik slide. Maka penipuan iblis si syaitan itu dalam bisikan dia kepada Adam. Pertama, iblis bagi tahu makan buah tersebut cara untuk dapat status malaikat. Makan buah tersebut cara untuk mendapat status penghuni kekal syurga. Dan bersumpah palsu sebagai pemberi nasihat. Sumpah palsu sebagai pemberi nasihat. Sekarang tuan-tuan saya nak tanya tuan-tuan. Ni tuan-tuan tengok 3 poin tu. Tengok poin nombor 1, tengok poin nombor 2. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, makan buah tersebut sebagai cara untuk mendapat status malaikat. Sekarang tuan-tuan, bagus jadi manusia ke bagus jadi malaikat? Anyone? Bagus untuk manusia sebab manusia lebih mulia dari malaikat. Bagus jadi manusia. So, tuan-tuan dah jelas dah, kelas pertama lagi, sebenarnya jadi manusia adalah lebih baik daripada jadi malaikat. Manusia ada free will. Malaikat tak ada. Manusia masuk syurga, betul. Malaikat pun masuk syurga, betul. Tapi malaikat masuk syurga bukan untuk menikmati syurga.
Dia masuk, dia ada dalam syurga. Tapi bukan untuk menikmati. Kita manusia masuk syurga, menikmati syurga. Maksudnya tuan-tuan, nasihat ini, kalau kau makan, kau boleh transfer jadi malaikat. Not bad. Tuan-tuan, nasihat iblis dan syaitan tak semestinya logik. Tak logik pun orang ikut. Itu antara benda yang kita faham tentang nasihat iblis dan syaitan. Nasihat itu tak perlu logik asalkan dia berdaya menghasut. Dia tak perlu logik asalkan dia berdaya menghasut. Tuan-tuan, berapa ramai orang atas muka bumi ni ikut syaitan bukan atas faktor logik. Tak logik pun. Engkau nak apa? Kau nak dapat kereta baru, kau ambil beras ni letak depan pokok tu, dapat kereta baru. Tuan-tuan, itu iblis aja. Itu nasihat iblis. Nasihat tu tak logik sikit habuk pun orang buat. Nasihat iblis tak perlu logik. Iblis nasihat kata kau nak tak jadi malaikat. Jadi malaikat not bad. Sedangkan jadi manusia sudah lebih hebat daripada malaikat. Tuan-tuan, nasihat iblis dia tak perlu logik pun. Yalah tuan-tuan. Seterusnya saya nak tanya. Tadi iblis bisik kau nak tak tengok pokok khuldi. Pokok yang berkekalan. Boleh buat kau kekal. Pokok khuldi. Soalan saya. Pokok yang iblis, yang Allah larang Adam pi pegang, pi dekat tu. Pokok tu betul ke nama dia pokok khuldi? Betul ke tak betul? Tak betul. Masih pun tak betul tak? Tak ada. Dalam Allah tak sebut pun itu pohon huldi. Tadi ayat tu sebut khuldi? Itu syaitan yang sebut. Syaitan yang cakap. Ramai orang duk bagi tahu kata, apakah nama pokok, buat kuis pula. Apakah nama pokok dalam syurga yang Adam tak ada dekat tu? A, B, C. C jawapannya pokok khuldi. Jawapannya tak betul. Pokok khuldi tu iblis yang buah nama, bukannya Allah buah nama. Janganlah kita pula blur. Pokok tu bukan pokok kekal abadi pun, iblis buah nama. Jelas tuan-tuan? So pokok tu bukan ke pokok khuldi? No. No. Oh, baru tahu. Oh, baru tahu. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر